penerangan. Tadi saya ada masuk dalam live Panglima tak salah saya. Panglima tak salah saya lah. Saya ada komen lah. Saya ada komen dekat dalam live tu. Saya ada komen kat dalam live tu. Saya kata, mai aku nak test hampa tengok. Lepas tu saya komen kat bawah tu. Saya komen kat bawah tu, sambil kita test ni, sambillah kita belajar. Jadi komen saya tu disambut oleh seorang public figure lah. Jadi dia sebut nama dia, saya pun nak sebut nama dia lah, Tok Singa. Dia komen dalam secara live. Dia kata apa, tak elok lah komen macam tu. Lebih kurang itu lah ayat dia. Tapi tak apa nak kenal lah. Jadi orang sahut di bawah tu macam-macam lah. Konon-kononnya saya ni ada masalah dengan jebat lah. Dia ada hoki dengan jebat semua segala macam lah. Jadi hak yang tukang buat live pun balas. Dia kata kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan dalam. Persoalannya saya bukan nak duga lautan dalam. Saya tak perlu nak duga mereka pun. Saya pengkaji dalam bidang sejarah Melayu ni lama. Duduk kat Arkib Negara. Saya dah tengok banyak dah dokumen tentang Melayu ni. Saya tak perlu nak duga siapa-siapa pun. Saya cuma test ni untuk ajak. Sebab banyak yang disebut di dalam tu adalah menyimpang daripada takrifan sebenar orang Melayu. Dia ada perbezaan di antara Melayu iaitu perkataan yang diberi oleh Portugis pada waktu itu dipanggil sebagai Melayu dan juga Melayu. Bila kita sebab tu saya nak bagi penerangan kepada mereka merujuk pada perlembagaan. Jadi sebab dia tanya soalan dia dalam live tu, dia tanya macam mana kita nak memertabatkan bangsa Melayu. Untuk terletak kepada perlembagaan. Kita mesti menguasai perlembagaan, barulah kita boleh memertabatkan bangsa Melayu. Jadi yang ingin saya cakapkan dalam live tu adalah, yang saya ingin tanya kepada mereka, apa yang kamu faham tentang Melayu? Supaya mereka dapat tahu. Sebab tu saya sebut dalam live tu sambil test, sambil belajar. Bukan nak duga, tak perlu nak duga. Sebab tak ada lagi lah orang. Kan? Seorang profesor pun dulu pun kenal dengan saya macam tu ya. Jadi bukan label-label saya lah untuk saya duga mereka. Kan? Sebab saya qualify dalam bidang tu. Kan? Jadi bukan label saya untuk nak duga mereka, dan bukan saya nak cari pasal dengan Tok Singa. Jadi tak eloklah dia komen saya macam tu. Kan? Jadi takrifan yang dia bagi pun salah. Apabila budak tu tanya kepada dia soalan, apakah perbezaan di antara keistimewaan ketuanan Melayu dan juga Islam. Jadi dia kena terangkan bagaimana wujudnya ketuanan Melayu tu. Jadi dia mesti faham takrifan Melayu dulu. Kalau tak faham takrifan Melayu, kan, dia tidak akan wujud. Macam mana kita nak faham ketuanan Melayu? Itu je poin dia yang sebenarnya untuk kita sampaikan. Kan, jadi saya pun tak tahu sebab apa dia tibai kita. Kan, saya pun okey ya, tak ada masalah apa. Kan, tapi dia masuk dalam live tu. Kan, saya pun masuk nak dengar lah. Sebab saya dengar mereka ni hebat sangat pasal bahasa Melayu. Bukan nak duga, nak tanya supaya dia dapat belajar. Bagi kepada dia input daripada segi question and answer itu, menyebabkan seseorang tu dapat belajar. Saya nak tanya satu je kepada mereka. Sebab mereka duk tanya situ macam mana kita nak kembangkan kepada orang Melayu. Macam mana kita ni. Jadi hak seorang duk jawab tentang keris. Keris tak ada kaitan dengan orang Melayu. Keris asalnya daripada tanduk kambing Garobi. Tanduk kambing Garobi ke apa tak silap saya. Dia bukan ada kaitan dengan bangsa Melayu. Keris ni zaman, okey, merung mangsa asal mai daripada mana merung mangsa? Merung mangsa asal mai daripada mana? Kita nak kira sejarah keris lah. Keris tak ada kena-mengena dengan orang Melayu. Memanglah salah satu daripada orang kata daripada salah satu pakaian, busana tu termasuk dalam keris tu. Tapi keris tak ada kena-mengena. Keris ni hanyalah perlembangan. Orang Melayu, keris merung mangsa datangnya daripada keturunan Alexander of Macedon. Daripada keturunan Alexander of the Great. Dia dah bawa keris dah. Keris yang dia bawa tu nama dia Lela Masrani. Dia tak sampai lagi tanah Melayu. Dia dah ada pegang keris dah. Keris yang dia bawa tu nama dia Lela Masrani. Parawai Semara. Kan? Jadi itu yang kita nak kata. Kan? Abang, ada orang nak bisi tu. Itu yang kita nak kata. Saya nak bagi pada dia. Ya, tanduk rusa, tanduk Garobi. Tak silap saya. Asal. Sebab tu dia kena belajar. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu. Dia main daripada tanduk kambing.
Tanduk kambing garobi ke apa, tak silap saya. Bukan mai daripada dia ada cerita ada yang boleh jadi besi 7 pa ni. Besi 7 pa ni adalah untuk menguatkan besi, bukan untuk jadikan kerih tu. Dia ada kaitan dia semua tu. Nak kena buka pergi baca. Yang takrifan Melayu ni, dia tak ada kena mengena dengan kerih, dia tak ada kena mengena dengan busana. Takrifan Melayu ni jelas, kalau kita nak mendokong bangsa Melayu ni, jelas takrifan Melayu ni duk ada dalam perlembagaan ni. Kita nak jaga ketuhanan Melayu. Siapa hak tahu pasal depa ni, depa tahu kan. Dia kata kita bukan nak duga dia, tak guna kita nak duga dia. Nak duga apa? Kita nak bagi tahu dia. Jadi dia senang nak jawab. Bila orang tanya dia, ada seorang tu tanya soalan tu, dia nak merujuk, dia tahu dah. Dia tanya soalan, apa perbezaan menjaga ketuhanan Melayu, apa beza antara ketuhanan Melayu dengan Kalau kata dia dengar dulu apa yang saya nak kata, saya akan bagi tahu dia benda dia boleh jawab merujuk pada perkara 160. Apa masalahnya? Ketuhanan Melayu itu adalah Islam Sebab Melayu adalah Islam. Dekat mana? Duduk dekat dalam perlembagaan. Dia cakap dengan saya tadi, jangan duga dia sahut Tok Singa cakap lah. Jangan diduga kail yang kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan dalam. Dia sebut dalam perlembagaan, ada sebut tentang ni, tapi dia boleh bagi tahu tak dalam perkara apa ni saya nak bagi tahu dia. Dalam perkara 160 yang dia sebut tadi tu. Yang dia sebut tadi tu dalam perkara 160 berkenaan dengan orang Melayu. Saya duk buka perkara 160 nak tanya dia tu. Saya duk buka perkara 160 nak tanya dia, nak bagi dia belajar. Bukan nak kita nak duga dia. Dalam perkara 160 bawah perkara takrifan menyebut tentang orang Melayu. Tapi masalahnya orang hak duk bising dengan dia tu suka nak bagi gaduh. Duk tiba-tiba masuk, tiba-tiba nak bagi perangat keadaan. Apa benda? Jadi kita nak belajar. Bila dia hentam kita hentam dia lah. Jadi tentang orang Melayu, apa takrifan bagi orang Melayu? Takrifan bagi orang Melayu artinya seseorang yang menganuti agama Islam lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu menurut adat Melayu yang lahir sebelum merdeka di Persekutuan atau Singapura, atau yang lahir sebelum hari merdeka dan ibu bapaknya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada hari merdeka berdomisili di Persekutuan atau di Singapura, atau ialah zuriat seseorang yang sedemikian. Kalau dia zuriat bukan daripada orang Melayu, adakah dia tu boleh claim dia Melayu? Tak boleh jadi juga Melayu. Sebab tu saya kata nak tahu Melayu ni main berbakar. Tiba-tiba dia main daripada Kesultanan Mamluk, Malbari apa semua sikit minit, tiba-tiba dia claim saya orang Melayu. Boleh macam tu? Tak boleh. Sebab takrifan Melayu ni dia mestilah bakar seseorang Melayu. Maknanya daripada asal usul dia tu, mak bapak dia tu adalah orang Melayu, baru dia boleh jadi Melayu. Tidak, dia tak boleh jadi Melayu. Itu simple, basic je dalam perlembagaan berkaitan dengan Melayu. Kita bukan nak bergaduh, kita nak bagi tahu. Kalau dia pun nak cerita tentang busana, saya boleh bagi kat dia. Saya boleh bagi kat dia lagi besar ni. Hampa nak cerita tentang Melayu ni hebat. Hampa nak cerita tentang zaman kegemerlangan Empire Melaka ni. Kita boleh bagi kat dia hebat ni. Tapi dia pun nak bergaduh. Jadi simple question ni, simple question je lah. Tapi itulah saya nak buat disclaimer lah. Sebab pun ada seorang public figure yang duk sebut konon-kononnya nak bagi belaga. Jadi saya bukan orang yang macam tu. Kalau saya nak kitai seseorang, saya pernah kitai seorang profesor dalam bidang sejarah Asia Tenggara lah. Bukannya seorang hak tak ada kelulusan. Siapa hak kenal saya, dia tahu. Saya pernah bantai seorang pensyarah kanan UPSI dalam bidang berkaitan dengan sejarah Melayu. Bukan level saya nak kitai mereka ni. Bukan level saya. Saya bukan nak kitai, saya nak ajak. Jadi bila orang tanya, dia akan faham. Kedudukan Melayu. Apa perbezaan antara Melayu dengan Melayu. Melayu ni diberi nama oleh Portugis. Melayu ni ada banyak. Burma pun Melayu. Indonesia pun Melayu. Filipin pun Melayu. Mana lagi Melayu? Banyak. Tapi adakah adat istiadat mereka tu sama dengan kita? Tu saya nak tanya. Melayu ni adalah rumpunan, bukan bangsa. Yang mereka sebut tadi tu salah. Melayu ni adalah rumpunan. Bangsa dia ada di dalam rumpunan Melayu ni, dia ada pula bangsa-bangsa dia. Dia ada etnik-etnik dia. Dia ada Banjar, dia ada macam-macam. Tu dia nak kena bagi mereka faham. Tu nak kena bagi mereka tahu. Tapi masalahnya dia main pukul. Hang pun satu menduga mereka muhasabah dalam dialog bersama mereka. Jangan duk asyik berbalah. Bukan saya nak berbalah, saya tak menduga pun. Ayat saya tu tak ada menduga. Siapa yang faham yang ni ada. Apa nama ni, Surendra ada dalam tu tadi. Ayat saya ni bukan nak menduga dia.
Saya dah bagi dah kat bawah tu. Saya kata kepada dia, saya nak test sambil belajar. Jadi kita nak kena belajar. Jadi dia bagi bantai. Sebagai seorang public figure, tak sesuai nak keluar ayat macam ni. Tak syok. Tak syok. Mamat ni apa masalahnya? Kau bapa orang, apa ni pun celaka juga. Cakap yang lebih. Dia pun santai-santai tu, cakap sembang bahasa Melayu. Asal je, relax sudah. Jadi tak elok sebenarnya perangai buat yang tu untuk menjatuhkan orang. Perangai menjatuhkan orang ni adalah tak elok. Yang perlu diperbaiki. Sebab bangsa Melayu tak ada perangai ni. Bangsa Melayu ni, kalau nak tahu bangsa Melayu, dia satu, dia tak sembang bab kerih, tak sembang bab busana dulu. Yang pertama sekali, Melayu ni duduk kepada hati tu. Sat dengan orang. Orang Melayu ni dia takkan bersangka buruk dengan orang. Orang Melayu ni dia tidak akan menjatuhkan sesama bangsa dia. Sebab tu dia ada sumpah Melayu. Kami akan sentiasa menjaga sesama kami. Sebab tu dia ada sumpah Melayu. Jadi kalau Melayu tak berapa nak Melayu ni, dia tak faham tentang Melayu. Itu mudah aja. Jadi dia kalau kata hak Melayu pure ni, dia tahulah tentang salah silah Melayu, apa itu Melayu. Dia Melayu ni, dia pertama sekali dia mesti kena jaga hati lu. Bila kita jaga hati, mudah. Itu asal dia Melayu. Dan disebabkan kejatuhan kota Melayu ni, kalau kita nak tahu, Empire Melaka ni jatuh sebab apa? Empire Melaka ni jatuh disebabkan hasad. Kalau kita tengok kepada cerita Diego Lopez de Socaira, dia kata apa? Dia kata kota Melaka ni jatuh disebabkan pengkhianatan seorang, saya malah nak sebut nama dia lah, sebab ada orang yang bersetuju, ada orang yang tidak bersetuju. Dia kata pengkhianatan yang berlaku pada waktu itu adalah dibuat oleh Tun Perpatih Berjajar. Kalau ikutkan daripada Diego Lopez lah. Jadi itulah penyebabnya kejatuhan Empire Melaka. Disebabkan hasad. Sebab tu orang Melayu ni, kalau dia nak membina satu, orang kata apa, bangsa yang hebat, dia tidak boleh ada hasad. Dia tak boleh ada dengki. Dia tak boleh ada sangkaan buruk. Dia tidak boleh ada sangkaan jahat. Tu barulah orang Melayu. Gelojoh nak nama. Ya betul lah. Dia sebenarnya dia tak boleh, dia nak tunjuk kata dia hebat. Tu je. Bila sebenarnya sebab tu saya kata budaya ikonisme ni merosakkan masyarakat. Kita bukan nak jadi ikon, kita bukan nak jadi public figure, tetapi kita nak menyampaikan pengetahuan kepada umum. Budaya yang kita bawa ni mestilah budaya yang bukan ikonisme. Kalau kita nak jadi ikon, kita akan berfikir, aku tak mau orang ni lebih daripada aku. Aku tak mau orang ni hebat daripada aku. Aku mesti jatuhkan dia. Itu tak boleh. Benda tu tak boleh. Dalam bangsa Melayu tak ada benda tu. Ingat habis dah. Ada lagi. Saya nak buat disclaimer berkenaan dengan benda tu. Dia nak tengok lah. Saya tahu esok dia akan kritik saya lah. Biasa benda tu biasa berlaku. Benda tu biasa berlaku. Dulu pun dia biasa kritik saya juga. Tapi saya amat ni terasa lah dengan apa yang dibuat. Saya amat terasa dengan apa yang dibuat sehingga saya sanggup untuk buat live untuk bagi penerangan. Jadi kalau nak jadi bangsa Melayu ni, pertama sekali mesti menguasai perlembagaan. Baru boleh jadi bangsa Melayu. Nak belajar tentang sejarah Melayu ni, pertama sekali perlembagaan dulu penting. Sebab dia nak jaga bangsa Melayu. Lepas tu baru dia boleh nak sungkap sikit tentang salah silah, tentang Melayu. Melayu ni pecah banyak kan. Besar kalau kita nak cari tentang Melayu ni. Besar, tapi basic dia adalah perlembagaan dulu. Kena faham perlembagaan dulu. Kalau tak faham perlembagaan, tidak akan boleh nak berjuang tentang bangsa Melayu. Itu adalah utamanya. Itu yang kita kena tahu. Terima kasih. Tak apa. Tadi saya dah siap dengan tengkolok orang tuan. Sebab mereka pakai tengkolok, saya siap dengan tengkolok. Saya nak masuk. Saya nak masuk nak cerita dengan mereka. Tapi masalahnya ada seorang tak ada apa lagi peram dia mentai. Tak ada apa lagi pak dia mentai. Kita pun terkejut. Dia buat aku macam tu. Jadi orang kata apa, tak kenalah. Benda tak kenalah. Tak manis, tak cantik lah. Tak cantik lah buat macam tu. Orang sebut nama kita pula tu penuh. Sebut nama kita pula tu penuh. Kalau kita orang hak sebut tak elok, mungkin kita kata mungkin tak sesuai kot soalan macam ni. Ini dia bantai direct supaya nak bagi tahu kepada umum, konon-kononnya saya yang berhasad dengki. Padahal saya tak ada apa pun. Bukan saya ada nak menduga apa pun. Saya tak ada nak menduga pun. Patut kena tanya saya. Kenapa tanya soalan macam ni, Fik? Kalau kata kawan lah, kenapa hang tanya soalan macam ni, Fik?
Baru kita boleh bagi tahu. Saya bukan nak menunggu mereka tu. Saya nak tanya ya, tapi untuk piduk gelabah siapa? Yang duk gelabah siapa? Panjang Afiq nak hafal perlembagaan, nak ingat satu-satu. Yang duk gelabah siapa? Saya nak tanya orang lain yang gelabah. Relax jangan nak buat gelabah. Bagi kita tanya dulu. Tak apa Afiq, mungkin mereka kurang pengetahuan. Jangan gelabah. Dia duk gelabah lebih. Perlembagaan and perjanjian. Tak apa, perjanjian tu selepas pada tu. Perjanjian selepas pada tu baru kita akan ajak. Mula-mula sekali asas dia adalah konsti dulu. Kalau kita belajar dalam pengajian Malaysia, dia kena faham dulu kedudukan badan eksekutif, judiciary dan juga eksekutif, judiciary, yang satu lagi saya lupa apa benda tu, ada buku dia kena belajar tentang tu dulu. Kena belajar tentang konsep parlimen, kena belajar tentang sebelum dia ada panjang lah, dia kena belajar. Mana buku saya lah? Kita kena belajar satu-satu dulu sebelum masuk dekat perjanjian ni. Kena belajar tentang perlembagaan dulu. Kena belajar macam mana perlembagaan ni jadi. Kena tahu tentang Suruhanjaya dulu. Macam mana terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, Suruhanjaya RIT. Selepas terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, baru baca Perjanjian Malaysia, Suruhanjaya Kobot. Lepas tu baru orang kata baru kita baca tentang jalur gemilang, tentang jata negara, tentang lagu kebangsaan, tentang rukun negara. Baru habis bab tu. Bila habis dah kuasai bab tu, baru masuk tentang nak kaji pula kedudukan perlembagaan. Baru kita masuk tentang hukum kanun Melaka, macam mana asalnya perlembagaan. Dia panjang, dia punya cerita tu panjang. Bukannya mudah. Bukannya tiba-tiba nak pergi perjanjian. Nak faham perjanjian kena faham peristiwa. Sebab perjanjian tu dia mai daripada peristiwa. Contohnya Mike Michael. Kenapa Sultan-Sultan Melayu menyerahkan kuasa kepada Mike Michael? Contohnya di Sabah Sarawak, Gustavo Baron Overbeck. Kenapa raja-raja Sultan Sulu pada waktu itu menyerahkan kuasa pada Gustavo? Dia kena faham peristiwa. Lepas tu perjanjian Persekutuan 1948, perjanjian Pangkol, lepas tu perjanjian apa tentang raja-raja Melayu, perjanjian perjanjian Pleno, lepas tu perjanjian Durbar tentang raja-raja Melayu, lepas tu perjanjian Ligo. Baru masuk hak bab-bab tu nak faham satu-satu ada lebih kurang berapa puluh perjanjian tu. Baru tahu tentang tu Batal Bavi apa segala macam tu. Bukannya mudah. Itu tentang perjanjian. Jadi dia punya tu panjang. Jadi kita nak duga depa tak guna. Buang masa sebab kita tahu. Kalau kita nak tanya hak basic pun hang tak boleh jawab. Aku nak tanya hak banyak-banyak hang memang tak boleh jawabnya, tapi aku nak bagi hang belajar. Nak bagi hang belajar daripada question and answer. Sebab kalau kita pergi di peringkat NFT pun dia belajar melalui question and answer. Kita belajar melalui problem based learning. Dia bagi problem tu adalah question. Bila bagi question baru kita learn untuk cari benda tu. Bila orang tanya kat kita, apakah itu Melayu? Bukan orang tu nak duga nak kata dia pandai lebih. Jadi orang yang dengar tu apakah itu Melayu, dia akan cari. Bukan nak boleh jawab. Okey. Jadi selepas saya tanya soalan tu, ada seorang tanya, apakah perbezaan antara Melayu dengan Islam? Apakah kepentingan ketuhanan Melayu berbanding dengan Islam? Hak tu pun tak boleh nak urai. Benda duduk dalam perkara 160 pun. Sebab itulah dia perlunya question and answer, perlunya sistem PBL ni. Jadi kalau duk biasa siapa hak daripada kelulusan universiti dia tahulah. Tapi kalau nak jadi ikon setakat dengan repeat, tak tahulah tentang benda tu. Tapi kita tak ada niat jahat, tak ada sangkaan jahat. Tapi jangan cuba untuk buat. Bila kita belajar daripada segi question, macam Abang Surendra Suren dulu. Dia masuk kat saya, dia tanya daripada segi question juga. Lepas tu dia tanya question, kita cari. Dia tanya question, kita cari. Dia tanya question. Daripada segi question tu yang kita akan belajar. Daripada segi question tu yang kita akan belajar. Daripada segi jawapan yang kita cuba cari. Tak, saya tak kecam mereka. Saya kecam seorang lagi. Mereka tu memang bagus lama dah. Sebab tu saya nak tolong mereka. Kita duk tengok video mereka lama dah. Mereka mula-mula duduk dalam kereta. Tapi hak seorang tu hak duk buat sangkaan jahat ni. Hak seorang tu yang kita nak kecam. Patut hang tak boleh sebut macam tu. Bila hang sebut macam tu, hang telah menjatuhkan martabat dan maruah seseorang. Mana boleh hang sebut macam tu? Kita bukan nak duga dia. Hang pun tahu kalau aku nak duga dia label apa aku nak duga dia. Gila ke apa? Gila ke apa? Aku duga dia tak boleh jawab pun aku tengok. Jadi kita nak bagi semua orang belajar. Sebab mereka ni membawa tarikan kepada orang muda.
Jadi orang muda ni perlu tahu tentang apa nama ni, bangsa Melayu. Bangsa Melayu bukan duduk dekat perubatan Islam. Melayu tak duduk dekat perubatan Islam, kan? Bukan nak cerita tentang perubatan, tentang jin, tak ada kaitan dengan orang Melayu. Tak ada kaitan tentang orang Melayu. Itu adalah orang kata apa, sebagai banyak lebih kepada hikayat sebenarnya. Banyak lebih kepada hikayat. Tak ada pun yang kata saka orang Melayu belah saka. Sebenarnya tak ada pun cerita tu. Kalau ada cerita pada tu, banyaknya yang diceritakan dalam buku-buku British. Yang cerita tentang jin laut, jin darat, jin apa segala macam tu. Tapi kalau ikutkan daripada cerita dasar, benda tu orang Melayu amal sebelum datangnya Islam ke tanah Melayu. Sebab tu orang Melayu masa itu, orang Melayu ni, bukan, kita kena tahu satu, orang Melayu ni dia bukan asal-asal dia agama Islam tau. Orang Melayu ni asal keturunan daripada Rome Temple. Daripada apa nama, Keturah tak silap saya, salah silah dah. Kalau kata Kedah daripada Alexander of the Great, ada darah Alexander of Macedon. Dia menganuti pelbagai agama termasuk dengan Buddha sebelum dia menganuti agama Islam tu. Raja Merong Mawangsa, Raja Praong Praong Merong Mawangsa. Praong tu dalam bahasa Siam raja. Praong Merong Mawangsa, Praong Seri Merong, Praong tu semua bukan agama Islam. Praong Mahaprita Deria tu apa nama ni, Raja Bersiung. Sebab tu yang ada candi, ada apa nama di Bidong tu ada apa? Candu apa benda orang bagi? Apa nama, candi ke apa? Tempat kuil tu. Tu yang ada tu. Dan amalan syirik ni, amalan jin apa semua, apa nama ni, kerih apa nama, berasap kerih ni apa semua ni adalah diamalkan pada zaman tu. Diamalkan pada zaman orang Melayu bukan menganuti agama Islam. Selepas menganuti agama Islam, kebanyakannya yang berperang, kalau kita tengok Syekh Abdul Somad Al-Palembani, dia bawa kerih ke dia bawa parang? Syekh Abdul Somad Al-Palembani adalah salah seorang daripada askar Melayu yang mempertahankan kota Pulau Kedah yang tumpas di apa nama dengan Raja Ligo. Dia bawa apa? Dia bawa kerih ke dia bawa parang? Cuba pergi kaji. Dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah. Lepas tu seorang lagi, siapa dia? Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil, ayah kepada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dia bawa apa? Dia bawa kerih. Dia pakai apa kat ni? Apa nama, mufti Kedah yang pertama. Dia pakai apa dekat pinggang dia tu? Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dia pakai apa? Tak, dia pakai parang. Dia pakai kerih ke dia pakai parang? Kerih tidak menunjukkan budaya seorang apa nama Melayu. Takkan kata nak kata Syekh Abdul Somad Al-Palembani bukan Melayu. Dia memang Melayu. Dia memang Melayu yang tumpahkan darahnya di apa nama, yang syahid di apa nama, di wilayah Papatan ni. Pada waktu itu Kedah tua. Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Jalil waliullah karamullah adalah ayah kepada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Gambar dia pakai apa? Dia pakai kerih. Dia pakai kerih ke dia pakai parang? Lepas tu siapa lagi? Apa nama, Sultan Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad Tajuddin dia bawa perang ke dia bawa pedang? Dia bawa kerih ke dia bawa pedang? Tengok bagi betul. Tengok betul, bagi betul. Sebab tu kita nak kata pelambangan tu kena tengok bagi betul. Sebab tu kena kenal lu orang Melayu ni, kedudukan orang Melayu ni duduk tang mana? Duduk tang mana kedudukan orang Melayu ni? Candi Lembah Bujang. Ya, ni Candi Lembah Bujang. Sebab tu ada. Sebab orang Melayu ni bukan asalnya daripada apa nama agama Islam. Selepas itu baru masuk ajaran-ajaran yang dikatakan dia ada dua. Satu dia katakan kotai. Satu dalam buku Merong Mawangsa disebut perkataan kotai. Itu kotai ni kalau nak ikutkan nama tempat di Perak. Mengikut peta ancient purba yang kita cari. Ada orang kata mai daripada kotai India, agama Islam ni. Jadi sebab tu kita kena tahu. Sebab tu dalam perlembagaan dia tak sebut tentang kerih semua. Dia sebut tentang budaya. Kalau kita nak cerita pasal Tenggolok, dia boleh jadi pertikaian juga. Para ulama yang mempertahankan kota Kuala Kedah, mereka pakai apa? Boleh jadi pertikaian juga di situ kalau nak kata satu-satunya perlembagaan. Dan kita boleh tanya juga, Tenggolok ni dia ada sejarah-sejarah dia. Aderi Guru Selebu. Sebab apa dipanggil Aderi Guru Selebu? Dendam Malaya. Sebab apa dipanggil sebagai Dendam Malaya? Sebab apa Sultan Pahang pakai Dendam Malaya? Apa nama ni? Apa nama lagi? Apa nama Lang Belabuh buat tahu? Lang Belabuh. Sebab apa nama dia Lang Belabuh? Dia ada sejarah-sejarah dia tu.
Dia bukan saja-saja pakai. Lepas tu tenggolok dia ada pula. Kan? Apa makna 4 tingkat? 4 tingkat siapa pakai? Macam ni. Kan? Contoh, ni 3 tingkat. 3 tingkat ni siapa pakai? Kalau nak belajar pasal tenggolok. Kalau nak cerita pasal tenggolok, 3 tingkat siapa pakai? 4 tingkat siapa pakai? 1 tingkat siapa pakai? Dia ada cerita-cerita dia juga tu. Dia ada banyak dia punya tu. Kan? Tu kalau kita nak cerita pasal benda tu lah. Kan? Jadi apa benda yang kita buat ni, kita bukan nak menduga sesama kita. Kita bukan nak menduga. Kan? Kita bukan nak menduga sesama kita, tapi ada seorang lah. Seorang ni dia memang daripada dulu lagi. Kan? Yang suka nak cuba nak bagi jadi konflik. Sebenarnya tak ada. Kita nak bagi basic untuk belajar. Kita lebih suka. Kan? Orang Melayu dia kenal bangsa dia. Nak kenal bangsa Melayu pertama sekali adalah melalui perlembagaan. Dan kita satu je. Kita jangan anggap kita seorang je boleh berkongsi ilmu. Orang lain tak sama dengan kita. Tak. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Daripada pandangan tu, barulah menjadi, orang kata apa, satu buah fikiran. Dan bila kita nak sebut sesuatu benda, bila kita sebut tentang fakta, kita mesti bagi tahu kita quoting daripada mana. Sebagai contoh, bila kita sebut perlembagaan, di dalam perlembagaan ada menyebut tentang apabila seorang Melayu tu mestilah dia beragama Islam. Jadi dekat mana? Kita nak quoting dekat mana? Dekat dalam perkara apa? Kita mesti tahu. Sebab tu kita kena belajar. Daripada segi orang tanya soalan tu, kita akan belajar. Orang tanya, dekat mana kita nak kenal orang Melayu? Tak boleh nak jawab. Kita apa tak boleh nak jawab? Saya nak bagi tahu. Okey, nak kenal orang Melayu dekat perkara 160. Baca perkara 160, tahulah tentang orang Melayu. Jadi dia tahu. Bila orang tanya dia lagi sekali, dekat mana orang Melayu? Bacalah perkara 160. Itu adalah orang Melayu. Bila disebut tentang ketuanan Melayu, yang wujudnya ketuanan Melayu ni, kita bagi tahu kat dia, okey, baca dalam perkara 153. Dia akan tahu tentang benda tu. Dekat mana lagi? 150 banyak, bukan 153 je. Yang orang rajin nak sebut hari ni 153. Provision tentang Malay ni bersepah dalam perlembagaan. Bukan satu-satu perkara tu ya, berjuta-juta di dalam perlembagaan yang kita perlu tahu. Yang kita perlu tahu. Kita bukan nak hantam orang. Kalau kita nak hantam orang, kita bagi tahu kita hantam orang. Tapi jangan salah sangka soalan yang kita tanya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Saya tak ada mood untuk bagi siapa-siapa visi. Saya tak ada mood untuk bagi siapa-siapa visi. Apa yang penting adalah jangan kita spin. Jangan kita spin soalan yang orang tanya. Itu yang jadi masalahnya. Dan bila kita sebut macam tu, orang akan bagi perfection yang negatif kepada kita. Orang akan kata, kenapa Syafiq Ali ni suka duga orang? Kita bukan nak duga orang. Kita tak ada masalah untuk duga orang. Dan kita kalau nak debat, kita tak cari orang macam tu untuk debat. Sebab kita pernah jatuhkan seorang daripada ahli PKR, seorang pensyarah kanan. Takkan kita nak debat dengan orang besar-besar, mesti kita nak cari hal lebih hebat daripada tu. Kita bukan nak berdebat, kita nak berkongsi. Jadi janganlah duduk bubuh kita ikut suka macam tu. Jadi tak kena. FB sekarang dah boleh dah boleh VC. Dak ni kita setiap orang ada pandangan dia masing-masing. Tapi yang pentingnya kita jangan spin the question. Bila kita spin the question, orang tengok, orang akan bagi perspektif negatif pada orang lain. Bila orang bagi perspektif negatif, orang akan anggap sebagai contohnya macam-macam orang akan jadi. Sekurang-kurangnya kita nak menduga, kita nak ni, tak sesuai benda ni sebenarnya. Tak sesuai benda ni sebenarnya. Tak sesuai untuk kita nak bahaskan sebenarnya. Tak sesuai untuk kita nak bahaskan. Sebenarnya benda ni is the simple thing je untuk kita faham kalau kita nak jaga bangsa kita. Jadi bila kita nak jaga bangsa kita, kita mestilah melalui fakta. Mestilah melalui apa yang kita cakap tu, mestilah ada satu fakta yang kukuh. Bila kita tak ada fakta yang kukuh, orang cuba nak bagi point kat kita, kita jangan balun orang tu. Bila kita balun orang tu, macam mana kita nak dapat conclusion? Kita takkan dapat. Dia takkan pergi ke mana? Dia takkan pergi ke mana? Ketinggian ilmu tu terletak juga kepada ketinggian akhlak. Kalau akhlak kita tak jaga, kita tinggi macam mana ilmu pun orang takkan hormati kita. Tu satu dia.
Tak, perundangan Melayu setakat tahu adat istiadat Melayu dan pemakaian pun okey dah, bangkitkan semangat Melayu. Kemudian mencari salah silah Melayu, betul lah. Kan? Kan? Salah silah Melayu tu, nak cari salah silah Melayu ni, nak sebut tentang Melayu ni tuan-tuan. Melayu ni dia bukan duduk kepada busana yang dia pakai. Kan? Melayu ni dia bukan duduk dekat busana. Sebab itulah kalau kita faham, On Jaafar sebut pasal apa? Pasal the soul of Malay. Melayu ni duduk kat jiwa. Dia bukan duduk kat pakaian. Kalau kita pakai macam mana pun, kita tak ada jiwa seorang Melayu, kita takkan dapat kemelayuan tu. Melayu ni dia duduk kat jiwa. Sebab tu pakaian Melayu pun dia mempenghalusi daripada segi pakaian Melayu tu. Kan? Dekat dalam pakaian Melayu tu, apa yang ada? Kan? Ada dekat situ adalah rukun iman, 6 butang tu. Dia tidak akan jadi 7 butang. Dia akan 6 butang saja. Kan, dia ada banyak dah. Kalau kita nak kira pun, nak petikan tu, kita boleh kira juga. Kan, baju Melayu Johor 1 butang jadi macam mana pula? Dia bukan Melayu. Kan, sebab tu saya kata Melayu ni bukan duduk pada pakaian. Melayu ni dia duduk pada jiwa dah. Kalau kita faham betul-betul kemelayuan tu. Kalau kita tak faham betul-betul kemelayuan ni, jadi masalah ni. Kalau kita nak tarik bangsa Melayu, bukan duduk pada pakaian. Habis tu Tunku Abdul Rahman dia berjiwa Melayu, tapi dia tak pakai tengkolok pun. Dia pakai songkok sengit. Kan? Jadi kat mana kedudukan tu? Kalau kita nak kira On Jaafar dia membangkitkan jiwa Melayu, tapi dia keturunan Eurasia. Jadi dekat mana tu? Dekat mana kedudukan tu? Ya, saya pernah berbisi dengan Dr. Ashraf Wajdi. Saya pernah berbisi dengan Dr. Ashraf Wajdi. Sebab tu kita tengok, kalau tengok daripada sudut perlembagaan, dah sebut dah terang-terang. Melayu ni duduk itu yang kita nak kena bagi orang faham. Kan? Itu yang nak kena bagi masyarakat faham. Apa itu? Melayu dia duduk kat jiwa dan hati kita. Betul yang tanya orang lama dia tahu lah. Melayu, sebab tu On Jaafar 1936 dia nak bangkitkan semangat Melayu. Dia tak bangkitkan daripada segi busana. Dia tak sebut dalam buku TN Harper, The End of Empire and the Build of Malaya, dia sebut apa? Disebabkan kejatuhan British ni sebab apa? Kejatuhan British bukan disebabkan oleh pakaian orang Melayu. Kejatuhan British ni disebabkan oleh jiwa-jiwa pejuang Melayu. Sebab tu saya sebut tadi, antara jiwa pejuang-pejuang Melayu adalah siapa dia? Syekh Abdul Somad Al-Palim Bani, Syekh Abdul Jalil Wali Allah Karamullah. Lepas tu siapa lagi? Banyak lagi. Kan? Kalau macam tu mulai hari ni jangan nak pakai tenggolok. Jangan nak promosi tenggolok hang. Ni masalah ni. Orang kalau dia tak boleh nak terima ni masalah dia. Ni masalahnya kalau orang yang tak boleh nak terima. Dia duduk spin sana, dia duduk spin sini, dia duduk spin sana, dia duduk spin sini, sat dia kata kick, sat dia kata ni, macam-macam lah. Dia bukan Melayu betul, dia kimia tak mana bang. Kita pernah tunjuk sorak banak, kita berani tunjuk sorak banak, nak tunjuk lagi sekali sorak banak. Dia Melayu ni bukan duduk kat penalan. Melayu ni dia tak duduk kat penalan. Sebab tu dalam perlembagaan dia sebut macam mana nak kenal Melayu ni, kena kenal bakar dia. Dalam perkara 160, dia tak duduk kat penalan bang. Kalau orang tunjuk kat hang kat penalan biru, dia bukan tentu lagi dia tu bangsa Melayu. Sebab duduk tak mana, dia duduk dekat sorak beranak. Sebab tu kita kena kenal orang Melayu. Hari ni Bangla pun pegang kad Melalan Biru. Cina pun pegang kad Melalan Biru. India pun pegang kad Melalan Biru. Siapa lagi? Indonesia pun ada hak dapat kad Melalan Biru. Habis tu nak tahu Melayu ni, Melayu macam mana nak tahu Melayu ni? Orang Kemboja pun dia panggil Melayu, dia Melayu. Nak tahu macam mana Melayu ni? Melayu ni kalau nak tahu, bukan duduk kat muka dia. Dia duduk dekat bakar dia. Sebab itu dalam perkara 160 dia sebut jelas dah. Dia sebut jelas dalam perkara 160. Apa itu orang Melayu dalam perkara 160? Perkara takrifan. Perkara takrifan ni dia ambil tahu mana? Perkara takrifan ni bergantung pada Ordinan Malayan Union perkara 6. Dan juga Undang-Undang Tafsiran Perlembagaan 1948. Dan juga Undang-Undang Tafsiran Perlembagaan 1957 dan juga 1963. Atau tafsiran tu. Apa yang bermaksud dengan orang Melayu?
Orang Melayu artinya seorang yang menganuti agama Islam lazimnya bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu. Dan, dia ada dan, bukan atau. Dan maknanya dia mesti dibaca bersama. Kalau atau dia tidak dibaca bersama. Itu kita kena tahu interpretation Cesar and Clarice. Dia sebut di situ orang Melayu artinya seseorang yang menganuti agama Islam. Lazimnya bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu. Dan, bila dan dia kena baca bersama dengan perkara A dengan B tu. A dia sebut apa? Yang lahir sebelum hari merdeka di Persekutuan. Orang Melayu ni dia mesti lahir sebelum hari merdeka di Persekutuan. Atau Singapura. Atau yang lahir sebelum hari merdeka dan ibu atau bapaknya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura. Atau yang pada hari merdeka bernomisili di Persekutuan atau di Singapura. Itu baru orang Melayu. Dalam B dia sebut apa? Ialah zuriat seseorang yang sedemikian. B, bakar. Jadi dekat mana? Saya nak tunjuk. Melayu apa? Melayu kimia. Ustaz, tunggu Ustaz. Ni nak tunjuk. Ni nak tunjuk. Nama apa? Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Tempat kelahiran Kampung Belakang Pendang. Nama bapa Abdul Halim bin Ismail. Keturunan Melayu. Jadi Melayu kimia tahu lah. Melayu kimia tahu lah. Dah. Melayu kimia tahu lah. Sebab tu kita nak kenal bangsa Melayu, kita kena tengok bakar dia. Kalau kata tunjuk kad menalan, ada tak dekat kad menalan tu tulis bakar dia siapa dia? Tak tulis. Nak tahu Melayu, mesti bakar seseorang tu. Bakar Melayu, dia akan Melayu lah. Sebab dalam perlembagaan tunjuk macam tu. Dia adalah rakyat pada seorang raja. Sebab tu kita kena tahu dalam perkara 18. Perkara 18 sampailah perkara 28. Tentang kewarganegaraan ni. Rakyat di bawah perkara 16A dan 17 juga boleh pegang kad menalan biru. Rakyat naturalisasi juga pegang kad menalan biru. Cina pun pegang kad menalan biru. India pun pegang kad menalan biru. Siapa lagi? Penduduk tetap hak convert jadi rakyat Malaysia pun pegang kad menalan biru. Jadi hak betul-betul Melayu ni duk tahu dah. Hak betul-betul Melayu ni nak tengok tahu dah. Hak betul-betul Melayu ni dalam perlembagaan bagi tahu dah. Nak tengok dia ni Melayu tak Melayu kena tengok pak dia. Kalau pak dia Melayu, dia Melayu. Kan? Nak kimia tahu dah. Kan? Nak kimia tahu dah. Kan? Mudah aja. Sebab tu kita kena kuasai perlembagaan. Kalau kita tak kuasai perlembagaan, itu yang jadi masalahnya. Kan? Kalau kita tak kuasai perlembagaan, itu yang jadi masalahnya. Kita kena kuasai perlembagaan. Baru kita tahu tentang kedudukan
Lah orang Pendang kan. Jaga elok lah, jangan bagi orang Pendang. Oh, ni. YB Pendang. Awan Saleh tu satu sekolah dengan mak saya. Pergi tanya dia. Mak saya Melayu ke apa? Pergi tanya dia. Satu kelas tu. Satu sekolah. Satu sekolah dengan mak saya tu. YB Pendang tu. Kan? Cukup kenal dengan keluarga saya. Pergi tanya dia. Ni Syafiq Alim ni Melayu ke bangsa apa? Pergi tanya dia. Kan? Dia tahulah. Kan? Dia tahulah satu sekolah dengan orang tua saya. Sekolah Menengah Pendang. Pergi tanya dia. Betul tak betul? YB Awang Saleh ni sekolah Menengah Pendang. Kan? Cina, India, semua lahir di negara Malaysia adalah rakyat raja. Mana boleh rakyat raja pula? Rakyat kepada seorang raja ni orang Melayu je. Duduk tang mana? Duduk dekat Perjanjian Persekutuan 1948 di dalam pasal 10. Rakyat pada seorang raja ni orang Melayu je. Mana boleh Cina dengan India jadi rakyat pada seorang raja? Kan? Depa adalah rakyat kepada persekutuan. Depa adalah rakyat pada persekutuan. Saya pun tengah cari kaji sejarah tentang bangsa Muslim dalam India. Saya boleh bagi semua. Tentang Kesultanan Mamluk. Bila mereka main tanah Melayu. Kurun ke berapa mereka main tanah Melayu. Kan? Mereka main tanah Melayu dengan apa. Mereka main buat apa di tanah Melayu. Saya boleh bagi. PM kat tepi saya bagi. Kan? Tak ada kena tak ada masalah apa. Kan? Kan? Tak ada masalah apa. Saya boleh bagi semua. Kan? Jadi conclusion dia mudah je. Kan? Conclusion yang mudah je. Kita bukan nak menduga. Konklusi mudah je, kita jangan kita ambil soalan orang, jadikan satu isu untuk orang lain menghentam orang lain. Itu perkara tak baik. Itu adalah satu moral yang tidak baik. Sepatutnya kita tanya pada orang tu dahulu. Kita tanya orang tu dahulu, kenapa tanya soalan macam ni? Kan? Baru kita boleh tengok pula di bawah, oh dia tanya ni sebab macam ni. Kita tak boleh ambil satu, lepas tu kita nak balon orang tu satu benda yang tak baik. Dia akan jadi benda yang orang lain tengok jadi macam ni. Jadi benda ni tak baik. Tak boleh buat macam tu. Tak cantik. Conclusion dia mudah je. Dan yang keduanya, cara pembelajaran yang terbaik adalah melalui persoalan. Sebab itulah kalau kita masuk dalam universiti, cara yang kita belajar adalah problem based learning. Problem based learning ni main pada mana? PBL. PBL ni main pada? PBL ni main pada question. Ada satu question dan kita akan mencari answer. Kita akan mencari jawapan dia. Dalam pengkajian pun sama juga. Dalam penyelidikan kolektif dan sebagainya. Dia mesti ada persoalan. Dia mesti ada permasalahan. Dia mesti ada dia panggil sebagai permasalahan lah. Dia mesti ada masalah. Dia mesti ada soalan. Baru kita boleh buat pengkajian. Kenapa kita buat pengkajian tu? Itu adalah cara yang paling terbaik untuk kita belajar. Iaitu menimbulkan soalan. Kalau saya tanya, apakah itu Melayu? Jadi mereka akan cari. Kalau dia cari, tak jumpa apa itu Melayu, jadi kita akan bagi kepada dia. Macam tu juga saya ajak dalam grup PPBM, yang berapa ramai hari ni yang PM saya, yang baru saya nampak tentang benda ni. Jadi kita tanya mereka, bolehkah PM melantik seorang PM? Dia kata, boleh. Boleh dekat mana? Tolong beritahu kat saya sekejap. Jadi dia pun cari. Dia cari tak jumpa. Jadi kita bagi kepada dia jawapan. Bila kita bagi kepada dia jawapan, dia akan dapat belajar daripada jawapan yang kita bagi. Itu dipanggilnya sebagai problem based learning. Bukannya kita nak hentam seseorang. Tak boleh macam tu. Sebab tu kita kena faham macam mana teknik pembelajaran yang sesuai. Teknik pembelajaran yang paling berkesan untuk membaca adalah dengan wujudnya dulu permasalahan. Kita nak start kaji. Kita nak kaji apa? Okey, kita nak kaji tentang bahasa Melayu. Kita nak kaji apa tentang bahasa Melayu? Okey, kita nak sembang sekarang ni. Anak muda nak kaji tentang masalah Melayu. Kita nak kaji apa tentang bahasa Melayu ni? Nak mula dekat mana? Mesti ada permasalahan. Mesti ada question. Apa itu Melayu? Baru tahu. Okey, aku akan memula perkajian aku dengan apa itu Melayu. Baru dia boleh kaji, daripada perlembagaan. Okey, daripada perlembagaan sebut tentang benda ni. Okey, sebab apa perlembagaan sebut tentang benda ni? Rujuk kepada perjanjian. Okey, perjanjian ni. Okey, kenapa perjanjian ini dibuat? Di antara sultan-sultan, disebabkan oleh hukum kanun Melaka, blablabla. Baru dia boleh dapat belajar. Baru dia tahu dekat mana dia nak kaji. Dia mesti ada permasalahan. Okey, anak muda hari ni nak kaji tentang budaya Melayu.
Ataupun dipanggil sebagai tadi dia sebut tentang asimilasi budaya. Kan, asimilasi budaya ni adalah orang kata apa, asimilasi budaya ni pencampuran budaya. Pencampuran budaya. Penggabungan budaya. Bukannya nak assimilate antara lah, itu kena belajar dalam dia panggil sebagai culture anthropology. Tak silap saya. Dia ada satu pengkhususan dalam universiti. Dia belajar tentang apa benda dia punya ni lah, dia punya tentang apa nama asimilasi budaya ni. Kalau tak silap saya tentang culture anthropology kot, science culture anthropology. Tak silap saya baru dia belajar tentang asimilasi budaya ni, pencampuran budaya, kan, macam mana assimilate, kan, adanya keturunan baba nyonya, adanya keturunan apa nama ni, kan, adanya keturunan mamak dan sebagainya, semua tu berlaku disebabkan asimilasi budaya. Kan, berlaku tu sebenarnya disebabkan asimilasi budaya. Apa yang berlaku di Indonesia bukan asimilasi. Kan, tu dia belajar dalam culture anthropology, tak silap saya, science culture anthropology. Kan, baru dia belajar tentang tentang benda tu. Kan, jadi dia baru tahu. Kan, dia nak belajar. Habis tu apa lagi? Dia semua apa pun dia nak belajar, dia kena timbul satu persoalan, dia kena timbul satu satu permasalahan. Baru dia boleh belajar. Baru dia tahu. Okey, dia nak kaji dekat mana. Sebagai contohnya dia nak kaji tentang perjanjian Malaysia. Berapa ramai dah yang saya lahirkan orang yang pakar tentang perjanjian MA63. Dia nak kaji, dia tahu macam mana Malaysia ini ditubuhkan. Malaysia ditubuhkan, kita kena timbulkan soalan. Macam mana Malaysia ditubuhkan? Malaysia ditubuhkan melalui perjanjian yang dipanggil sebagai Suruhanjaya Kobot. Siapa yang terlibat dalam Kobot? Apa yang berlaku dalam Kobot? Kemudian perjanjian apa lagi yang ada? Perjanjian 10756. Perjanjian intergovernment. Baru dia boleh belajar. Sebab apa? Peristiwa apa yang berlaku benda ni semua. Siapa dia Tun Fuad Stephen. Baru dia boleh belajar. Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan. Ataupun yang ditimbulkan. Baru semua orang boleh belajar. Itu adalah konsep yang senang. Yang mudah. Itu dipanggil sebagai orang panggil apa? Problem based learning. Itu yang paling pentingnya. Kalau kita masuk dalam universiti, kita akan tahulah. Bila kita masuk dalam peringkat universiti, kita akan tahu teknik-teknik pembelajaran dalam universiti. Mana ada orang belajar dalam universiti, lecturer nak ajak satu-satu, tak ada. Dia akan bagi problem. Macam tu juga orang buat pengajian dalam bidang sejarah. Dia mesti ada dia punya permasalahan dia. Apa benda topik yang dia nak kaji. Kan? Tak apa tu, tak apa. Kan? Bro, cakap nampak dah. Pandai-pandai kau orang lah dengar dan menilai. Gua cabut dulu. Kan? Lah ini bermula sebab Panglima kurang ilmu, buat kecoh. Kita semua orang Islam bincang cara baik. Tak ada siapa. Tapi saya cuma tak puas hati dengan benda yang disebut tu ya. Itu saja, sebab tu saya buat disclaimer. Okey, jadi tuan-tuan, saya rasa setakat tu saja. Yang nak kata saya kacip ke apa ke segala minit ke tolong pi buat. Bukan heja macam tu kau buat kau buat heja dia macam ni. Robot kena buat macam ni. Tu ejaan dia. Tu ejaan bagi robot. Dia ada dua Suruhanjaya. Nak bentuk negara kita ni, dia ada dua Suruhanjaya. Yang Suruhanjaya Rik. Yang kedua, Suruhanjaya Rik ni 1956. Lepas tu 1962 kan 1963, 62 Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot. Dia ada dua Suruhanjaya. Itu yang penting yang perlu kita tahulah. Tentang ini adalah berkaitan dengan treaty. Ini adalah berkaitan dengan treaty dan juga perjanjian. Ini adalah berkaitan dengan treaty dan juga perjanjian. Yang nak tahulah ini tentang penubuhan negara. Yang ni kita akan belajar tentang penubuhan negara, tentang penubuhan negara. Kita akan jumpalah nama-nama tu. Perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, orang-orang adalah rakyat raja Melayu. Orang bukan Melayu dinamakan sebagai warga negara persekutuan.
Jangan jadi Melayu ada 3B. Kan? Bangang bodoh bangsat macam keldai yang terdampai di dalam lumpur. Tunggu masa untuk menjadi korban dapik. Tengok ni. Orang tua jawab. Kan? Untuk orang veteran jawab. Orang Melayu adalah rakyat pada raja. Kan? Sebab itu disebut di dalam perlembagaan bahawa kalau kata mereka ni, apakah syarat untuk menjadi menteri? Syarat untuk menjadi Perdana Menteri adalah seseorang yang bukan rakyat naturalisasi di bawah perkara 19 ataupun rakyat di bawah perkara 16A dan juga 17. Hanya rakyat pada seorang raja je boleh jadi Perdana Menteri. Kalau macam tu, China India boleh jadi Perdana Menteri ya. Dan sama juga syarat untuk menjadi menteri besar. Syarat untuk menjadi menteri besar adalah rakyat pada seorang raja. Yang lain tak boleh jadi menteri besar. Cara Syafiq ni macam orang kena cautut je. Sila buat laporan polis. Nombor telefon saya 016-782-9137. Saya duduk di Alok Start sekarang ni. Tolong buat. Abu Omar tolong buat laporan polis. Kalau tak buat, saya akan saman terus. Saya snap dulu. Saya akan saman terus. Kalau tak buat laporan polis, mengatakan saya terlibat di dalam penyalahgunaan dadah, saya akan saman Abang Abu Omar. Esok saya akan buat laporan polis di bawah Akta Fitnah 1957. Kerana mendatangkan fitnah di dalam sosial media. Sila buat laporan polis sekarang ni. Nombor telefon saya 016-782-9137. Saya duduk dalam kawasan Alok Start. Nombor telefon IPD Alok Start 04-714-2222. Bagi tahu mereka bahawa nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Halim telah terlibat di dalam penyalahgunaan dadah. Jenis apa? Nampak apa? Dia kata apa? Dia nampak macam cautut. Cautut ni metafetamin. Dalam penyalahgunaan metafetamin. Saya berharap pihak polis membuat tangkapan ke atas dia. Menurut kepada Akta Dadah Berbahaya 1952. Kalau Abang Abu Omar ni tak buat laporan polis malam ni, saya akan buat laporan polis ke atas dia esok hari kerana telah mendatangkan fitnah di dalam sosial media. Di bawah Akta Fitnah 1957 dan juga salah di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi kerana menyalahgunakan internet untuk mendatangkan khianat awam. Dua saya akan buat kat atas dia. Jangan risau. Kalau tak buat report, kalau engkau tak buat report, esok akan ada dua report kat atas engkau. Satu, menyalahgunakan internet untuk mendatangkan khianat awam. Yang kedua, di bawah Akta Fitnah. Kalau rasa ada duit, jangan buat report malam ni. Kalau rasa tak ada duit, sila buat report malam ni. Sebab esok, start pukul 8 pagi, kalau tak ada anggota polis yang telefon nombor 016, berapa tadi? Dah lupa dah. 782-9137. Esok siap. Jangan padam Facebook ni. Jangan padam Facebook ni. Sebab pakai gambar sendiri ya. Saya beritahu terang-terang. Kalau dia tak buat report malam ni. Kalau dia tak buat report malam ni lah. Kalau dia tak buat report malam ni, tak ada seorang polis pun yang telefon nombor telefon saya 016-782-937 untuk ambil spesimen air kencing malam ini. Esok jam 8 pagi, saya akan buat laporan polis ke atas Facebook bernama Abu Omar untuk ambil tindakan yang pertamanya di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi kerana salah gunakan internet untuk mendatangkan khianat awam. Yang pertama. Yang keduanya di bawah Akta Fitnah. Kerana mendatangkan fitnah. Kerana mendatangkan fitnah. Jadi kalau dia tak buat laporan polis malam ni. Kalau dia tak buat laporan polis malam ni. Jadi sekarang ni pihak polis dia ada DCC. DCC ni dia boleh dapatkan daripada nombor telefon, dia boleh dapatkan lokasi saya. Kalau saya tak kena tangkap malam ni, ataupun saya tidak dihubungi oleh pihak polis untuk datang untuk memberi spesimen air kencing, esok janji tuan-tuan, pukul 8 pagi saya akan up naik satu report polis ke atas Abu Omar ni. Selepas PKP, saya akan upah satu lawyer untuk buat tindakan saman. Jadi, duit daripada saman tu, 50% saya akan salurkan kepada mereka yang ni janji saya. Ni janji saya. Ni janji saya.
Kan? Ni janji saya 50%. Antara yang dalam list tu adalah Abang Bedal Petak. Sebab dia baru kena buang kerja. Lepas tu siapa lagi? Anggota kerajaan kena buang kerja. Nur Ismail antara salah seorangnya. Lepas tu siapa lagi? Syamil Edril. 50% daripada wang saman akan diserahkan pada mereka. Tu janji saya secara live. Baik dia jangan padam FB dia. Kalau dia berani, dia gentle, dia telefon polis. Mudah saya cerita. Kalau dia telefon polis, malam ni polis panggil saya buat live dekat IPD Alok Start, memberi spesimen air kencing. Dia akan bagi satu sijil. Dulu ada satu orang gentle, berani buat. Dia berani buat. Dia kata dia berani buat. Jadi dia akan keluar satu sijil. Sijil dia bentuk macam ni. Sijil dia bentuk macam ni yang mengatakan bahawa Muhammad Syafiq bin Abdul Halim negatif. Urin dia adalah negatif. Jadi kalau dia berani. Kalau dia tak buat laporan polis, tak keluar sijil ni, saya akan saman dia. Saya akan saman dia. Aku lebih fit. Tengok-tengok juga orang nak cakap tu bro. Pergi semayang lah, minta doa. Boleh pergi ambil di rumah lah kalau Syafiq report. 50k lah kalau kena saman, jawab dia. Baru dia ada akal. Saya duk tunggu. Sekarang ni saya nak buat modal. Sebab apa? Ramai di antara live ni yang kaya disebabkan saman. Depa saman, depa dapat duit. Saya pun nak buat saman juga. Kalau malam ni sehingga pukul 8 pagi saya tidak dihubungi oleh IPD Alok Start, IPD Kota Start, dan juga saya tidak tidak ditangkap polis pada malam ni. Esok pagi saya akan lock satu report. Saya akan lock satu report. Baik dia pergi buat report. Baik dia pergi buat report, sekurang-kurangnya polis ambil spesimen air kencing saya dapat satu bukti. Saya dapat satu sijil yang mengatakan saya duk impun sijil ni, tuan. Saya duk impun sijil ni. Record. Sebab orang duk tuduh saya ambil dadah banyak sangat. Jadi saya duk impun sijil ni. Jadi dia menunjukkan bahawa seseorang ni tidak pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Baik dia pergi buat report. Kalau dia tak buat report malam ni dia sakit. Saya bukan cabang dah, tapi si abang ada. Kalau malam ni tak ada report kat atas saya, esok report kat atas dia. Esok report kat atas dia. Jangan risau. Seorang tolong SS AB Abu Umar share gambar dia, share kat Syafiq, tak ada masalah apa. Dia delete, dia ingat Facebook hilang, tak hilang. Facebook akan simpan cache memory selama 1 tahun. Dia boleh delete Facebook dia, Facebook akan simpan. Dan juga kalau dia nak delete Facebook, dia takkan hilang dalam masa sekarang ni. 14 hari baru Facebook dia hilang. 14 hari baru Facebook dia hilang. Itu pun hilang daripada untuk kita search. Kita tak boleh cari. Jadi dalam masa 1 tahun baru cache dia akan hilang. Baru cache dia akan hilang daripada database Facebook. Jadi dia delete ke dia apa boleh cari. Pasang. Tak pasal-pasal. Tak apa dah, dia nak cari pasal. Buat fit rezeki tu jangan lupa. Saya dah janji dah tuan-tuan. 50% daripada wang saman saya akan serahkan lillahi ta'ala. Kalau saya berjaya saman dia, saya akan serahkan 50% kepada orang susah yang tengok dalam ni. 50% lagi saya buat modal perniagaan. 50% lagi saya buat modal perniagaan. Jual seluar dalam banyak saman. Saya kalau nak saman, saya saman maksimum, saman bencana. Dah SS, don't worry. Saya kalau nak saman, saya akan saman dia civil maksimum 2 juta saman bencana. Lah kita main juta ya. Ustaz Abu Syafiq saman 1 bilion. Saya saman 2 juta maksimum saman bencana. Main-main tak ada pasal percari pasal. Kita apa semua tak, jangan duk main. Kemas kita. Otak terus ke tangannya menaik terus bahana dia sendiri. Satu pengajaran dan akal orang yang bicara sembarangan terhadap orang lain. Tak apa, tak ada masalah apa. Dia nak main dengan saya. Esok pukul 8 pagi saya upload report. Okey tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan. Saya lagi semua pakat-pakat pergi tengok Abang Sunri Suren. Abang Sunri Suren dia akan bagi, dia telefon saya tadi. Dia akan buat satu live untuk bagi penerangan tentang apa itu bahaya arak. Jadi sebab tu saya kata kita belajar daripada persoalan. Sebelum ni timbul persoalan, kenapa arak ni berbahaya?
Jadi dia akan buat satu live. Kenapa perlukan haramkan arak? Berdasarkan sebab dia adalah mu'alaf yang masuk Islam. Jadi dia lebih faham tentang keadaan ni. Jadi dia akan bagi tahu kenapa perlu haramkan arak. Dia ada telefon saya tadi. Dia bagi tahu dia akan buat satu voice note. Jadi pakat-pakat pergi dengar dan kita komen secara berhemah. Jangan kita duk komen tak tentu pasal. Sekali tiba-tiba orang buat live. Orang hentam kita pula. Sebab kita hentam orang dalam live, orang hentam kita balik dalam live. Jadi itu adalah hukum karma. Jadi kalau kita tak hentam orang, tak hentam kita lah. Jadi kalau kita hentam orang, orang hentam kita balik. Itu biasalah. Jadi Abang Suren dia akan buat satu live. Dia akan buat satu voice note abang. Dia akan buat satu voice note, akan bagi penerangan dan dia minta kita untuk bagi pandangan. Sebab mereka ni adalah NGO. Dia dengan Reggie JC. Dia dengan Reggie JC Riyadudin. Jadi mereka adalah NGO yang berjuang untuk mengharamkan arak dalam Malaysia. Dan dia pun pernah berdebat, baru-baru ni dia ada berdebat dengan seorang, tak silap saya nama Faiz, berkenaan dengan kaedah untuk mengharamkan arak dan kenapa arak ini perlu diharamkan. Jadi sebelum ni dia pun ada buat satu voice, tetapi ramai yang kecam lah. Hari ini dia akan buat satu voice lagi dan dia minta apa pandangan kita. Pandangan yang kita bagi ni mungkin dia akan masukkan dalam dia punya perjuangan NGO dia ke, masukkan dalam petition ke, apakah saya tak tahu. Itu terpulang pada dia. Jadi kita pakat pi dengar dulu. Jadi dia akan buat sekejap lagi. Saya yakin Abang Suren sekarang ni tengah kerja. Dia akan dia akan buat sekejap lagi dan kita dengar dia punya voice tu. Kita komen apa. Kita komen secara berhemah. Jangan kita duk balun lah. Dia ni public figure ni. Tak bagus komen macam ni. Apalah komen macam ni. Tak boleh. Jangan kita buat macam tu. Bila kita buat macam tu, orang terasa hati dengan kita. Orang buat live, orang bantai kita balik. Lepas tu kita nak marah orang, kita cakap nak telefon. Tak guna. Abang, orang dah terkecil hati. Orang dah terkecil hati. Jadi orang kata apa? Kita dengar, kita komen secara berhemah. Okey, setakat tu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.